Hari ini, marilah kita mengambil masa untuk belajar firman Tuhan di bawah subjek kebenaran zaman para rasul dan Kristus Ansang Hong. Semakin dekat kedatangan kerajaan syurga, semakin ramai orang ingin mengetahui kebenaran. Hal ini demikian kerana manusia ingin tahu sama ada mereka menjalani kehidupan iman mereka menurut kebenaran atau tidak. Mereka sangat berminat terhadap hal ini. Nabi Amos meramalkan, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah untuk mencari firman Tuhan. Melihat ramalan ini, kita dapat mengenal pasti bahawa walaupun manusia tidak menunjukkannya secara luaran, mereka berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Jadi bagaimanakah kita dapat mencari kebenaran? Memandangkan 66 buah buku Alkitab terdiri daripada ramalan-ramalan. Tuhan mengingatkan kita bahawa jika kita belajar ramalan-ramalan itu dengan teliti, kita pasti dapat mencari jalan kebenaran. Melalui ramalan-ramalan itu, marilah kita mempunyai kebijaksanaan untuk membezakan gereja-gereja palsu yang mendakwa bahawa mereka percaya kepada Tuhan tanpa mengikut kebenaran daripada gereja benar yang didirikan oleh Tuhan. Bergembiralah pada hakikat bahawa sekarang kita berada dalam kebenaran. Kita harus menyampaikan berita baik ini kepada manusia yang merayau-rayau di dunia ini tanpa mengetahui kebenaran. Marilah melihat buku 1 Tesalonika bab 5 ayat 19. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Tertulis di sini bahawa janganlah kita anggap rendah nubuat-nubuat. Disebabkan nubuat-nubuat adalah firman Tuhan yang diberikan untuk dipenuhi dengan tepat, sebagaimana yang diberikan. Janganlah kita anggap rendahnya. Di dunia, banyak gereja yang mendakwa bahawa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka berpura-pura mempunyai kebenaran keselamatan, tetapi mereka menyesatkan ramai orang. Di dalam Alkitab, Tuhan memberikan banyak ramalan bahawa gereja-gereja palsu akan muncul dan juga memberitahu kita cara untuk mengenali mereka. Marilah melihat buku Matius bab 13 ayat 24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan syurga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan menaburkan benih lalang di antara gantum itu, lalu pergi. Ketika gantum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gantum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gantum itu ke dalam lumbungku. Apabila Yesus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu, dia memberi kita satu ramalan yang sangat penting melalui satu perumpamaan. Melalui perumpamaan lalang, dia meramalkan tentang gereja benar dan gereja-gereja palsu, dan bagaimana kebenaran dan kepalsuan akan muncul. Marilah melihat penjelasan yang diberi oleh Yesus mengenai perumpamaan ini dalam ayat 36. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik, ialah siapa?
anak manusia. Dialah Yesus. Yesus, iaitu anak manusia, datang ke bumi sebagai seorang petani dan menaburkan benih baik. Tetapi marilah melihat apa yang berlaku selepas dia menaburkan benih baik. Ayat 38. Ladangnya lah apa? Dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah siapa? Iblis. Yesus juga memberitahu kita bahawa iblis akan melakukan kerja ini. Sampai bilakah situasi ini berlangsung? Tuhan menyuruh mereka membiarkan kedua-dua kantum dan lalang tumbuh bersama sehingga akhir zaman. Hamba-hamba bertanya, mahukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Dia berkata, jangan mencabut lalang itu, biarkanlah. Oleh itu, lalang dan kantum wujud bersama di dunia ini sehingga akhir zaman. Tidak haruskah kita berkebolehan untuk membezakan kantum daripada lalang? Marilah pergi ke ayat 39. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah apa? Akhir zaman. Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Apakah yang akan berlaku kepada lalang pada akhirnya? Lalang didaktilkan dibakar di dalam api. Ayat 41. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam mana? Ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah, orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Apakah yang akan dicampakkan ke dalam dapur api? Lalang. Untuk memahami tentang lalang dengan jelas, marilah melihat ayat 41 sekali lagi. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Dan jenis orang apa? Semua orang yang melakukan kejahatan. Orang yang melanggar hukum dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam mana? Ke dalam dapur api. Melalui ini, kita dapat memahami dengan mudah bahawa lalang adalah orang yang melanggar hukum. Pelanggaran hukum didabur oleh iblis. Siapakah yang menaburkan benih baik? Yesus Kristus, iaitu anak manusia. Sebab kita ingin mencari kebenaran adalah untuk memasuki kerajaan syurga. Betul? Dia yang menaburkan benih kebenaran ialah Yesus. Dan apa yang iblis lakukan? Dia menaburkan benih pelanggaran hukum. Benih kebenaran ditaburkan terlebih dahulu dan kemudian benih pelanggaran hukum ditaburkan. Kita perlu memberikan perhatian terhadap kronologi peristiwa-peristiwa ini. Dan kebenaran ini yang ditaburkan oleh anak manusia tidak mungkin dijumpai oleh manusia. Kerana iblis memikirkan penipuan yang licik. Ia mustahil untuk mengenal pasti dan membezakan perangkap syaitan dengan mata manusia, pemikiran manusia dan pengetahuan manusia. Itulah sebabnya Yesus Kristus datang pada 2000 tahun dahulu dan memberikan banyak ajaran kepada murid-muridnya. Menjalankan Injil melalui gereja awal. Dan tertulis di dalam buku Yohanes bab 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Yesus Kristus menunjukkan banyak teladan untuk mengajar kita. Dia menunjukkan teladan menyambut hari Sabat dan Paskah. Dan juga teladan menyambut 7 perayaan dalam 3 kali perjanjian baru. Namun, apakah yang diramalkan? Setelah anak manusia datang dan menaburkan semua perkara baik, musuh akan datang secara rahsia pada waktu malam dan menaburkan lalang di antara gantum. Apabila gantum bertunas, lalang bertumbuh sangat cepat. Jadi hamba-hamba bertanya, mahukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tuhan berkata, aku bimbang bahawa mungkin gantum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai.
Kamu akan dapat membezakan gantum dan lalang melalui rupanya. Jadi biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Pada waktu menuai terakhir, aku akan hantar para penuai. Kumpulkan dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkan gantum itu ke dalam lumbung syurgawi. Di sini, Tuhan memberi kita kebijaksanaan untuk membezakan kebenaran dengan kepalsuan. Selain daripada kebenaran zaman para rasul, tidak ada kebenaran lain kerana kepalsuan telah ditaburkan selepas zaman para rasul. Hari ini, marilah kita mengenang kembali ramalan-ramalan itu satu demi satu. Marilah melihat pukul 2 Tesalonika bab 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Maksudnya, janganlah disesatkan. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Murtad bermaksud mengkhianati kebenaran. Betul? Alkitab meramalkan bahawa sesetengah akan menderhaka kebenaran yang didirikan oleh Tuhan kepada kita. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, iaitu lawan. Di sini tercatat bahawa murtad akan berlaku terlebih dahulu. Seperti ini, Tuhan meramalkan di dalam buku 2 Tesalonika bab 2 bahawa sekumpulan orang akan menentang Tuhan untuk menghalang manusia mematuhi hukum dan perintah Tuhan. Sekarang, marilah melihat buku Daniel bab 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi ialah Tuhan, betul? Dan sudah pasti, ia yang mengucapkan perkataan yang menentang Tuhan ialah syaitan. Apakah yang Alkitab ramalkan tentang orang yang menaburkan pelanggaran hukum? Musuh yang menaburkan lalang ialah iblis. Yesus memberitahu kita tentang itu. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang Yang Maha Tinggi. Dan apakah yang ia akan lakukan terhadap orang kudusnya? Ia akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah apa? Mengubah waktu dan hukum. Ia akan mengubah hukum kebenaran kehidupan, iaitu perjanjian baru. Siapakah dia? Dialah manusia durhaka yang disebut di dalam buku 2 Tesalonika bab 2. Tak akan menganiaya orang-orang kudus milik Yang Maha Tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya. Untuk berapa lama? Selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ramalan ini tidak berakhir di sini, tetapi menyambung dalam ayat 26. Lalu majlis pengadilan akan duduk dan kekuasaan akan dicabut daripadanya. Apa yang akan berlaku? Untuk dimusnahkan dan dihancurkan sampai lenyap. Ayat 27. Maka pemerintahan, kekuasaan dan kebesaran dari kerajaan-kerajaan di bawah semesta langit akan diberikan kepada orang-orang kudus, umat Yang Maha Tinggi. Pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Dan segala kekuasaan akan mengabdi dan patuh kepada mereka. Sekianlah berita itu. Bukankah maksudnya, pada saat-saat terakhir, umat Tuhan akan mendapat kemenangan sepenuhnya? Namun, apabila kita melihat proses itu, waktu dan hukum Tuhan akan diubah. Alkitab meramalkannya. Marilah melihat ramalan ini di dalam buku Wahyu bab 13. Jika kita ingin menerima keselamatan dan pergi ke syurga, kita perlu mencari kebenaran. Marilah pergi ke buku Wahyu bab 13 ayat 5. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya. Berapa lama? 42 bulan lamanya. Di dalam buku Daniel tertulis 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. 1 masa dikira sebagai 1 tahun. 1 masa adalah 1 tahun. 2 masa adalah 2 tahun. Dan setengah masa adalah 6 bulan. Apabila anda menambahnya, ia adalah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah adalah berapa bulan? 42 bulan. Buku Daniel dan buku Wahyu
menggunakan ungkapan yang berbeza, tetapi berucap tentang tempoh masa yang sama. Tercatat bahawa binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat selama 42 bulan. Dia menerimanya daripada siapa? Buku Wahyu bab 13 ayat 3 mencatat. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Siapakah yang memberikan kuasa kepada binatang itu? Dan mereka menyembah naga itu kerana ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Menurut buku Wahyu bab 12 ayat 7-9, naga itu ialah syaitan, iblis. Betul? Tercatat bahawa syaitan akan melakukan kerja ini selama 42 bulan. Apabila anda menukar 42 bulan kepada hari, ia adalah 1260 hari. Di dalam Alkitab, 1260 hari, 42 bulan, 1 masa, 2 masa dan setengah masa, semua adalah sama. Itulah 1260 tahun dari tahun 538 Masehi apabila kepausan didirikan sehingga tahun 1798 Masehi. Untuk masa yang panjang selama 1260 tahun, kebenaran akan hilang sepenuhnya di bumi ini. Dan seluruh dunia akan ditutupi bukan dengan hukum Tuhan, tetapi dengan kepalsuan. Alkitab meramalkan tentang itu, bukan? Mengenai hal ini, marilah melihat satu lagi ramalan yang lain di dalam buku Galatia bab 1 ayat 6. Aku heran bahawa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atas seorang malaikat dari syurga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeza dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu. Bagaimana? Terkutuklah dia. Tercatat bahawa orang yang memberitakan Injil yang berbeza akan dikutuk. Hanya ajaran-ajaran yang kita terima daripada Yesus Kristus adalah satu-satunya kebenaran yang dapat membawa kita ke syurga. Betul? Kita meramalkan bahawa orang yang menginjilkan sebarang ajaran yang lain akan dikutuk. Marilah mengenal pasti hal itu di dalam buku Kisah Para Rasul bab 20. Buku Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kerana kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Tuhan yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahawa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang tengah ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahawa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu, masing-masing dengan mencucurkan air mata. Seperti ini, tanda-tanda mula muncul pada akhir zaman para rasul. Akhirnya, pada abad keempat, situasi ini menjadi lagi jelas. Dan dunia ini memasuki zaman kegelapan. Hari Sabat telah diganti dengan hari Ahad pada tahun 321 Masehi. Hari Paskah telah dihapuskan pada tahun 325 Masehi. Salib dibawa masuk ke dalam gereja. Dan hari Krismas telah diamalkan. Kebiasaan yang tidak wujud sebelum ini telah didirikan satu demi satu. Yesus Kristus telah meramalkan hal ini akan berlaku. Dan para rasul mencatat ramalan-ramalan yang sama. Tuhan bahkan telah meramalkan bahawa syaitan akan mengubah waktu dan hukum. Dan dunia ini akan dikawal oleh syaitan selama 1 masa, 2 masa dan setengah masa. Melalui catatan ini, kita dapat mengenal pasti daripada kedua-dua pandangan sejarah dan ramalan bahawa lalang telah didaburkan selepas zaman para rasul. Jadi, jika kita ingin mencari kebenaran, kita harus memberikan perhatian kepada zaman apa? Zaman para rasul. Kita perlu mencari kebenaran pada zaman para rasul. Mengenai hal ini, marilah melihat buku Efesus bab 2 ayat 20.
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun, menjadi bait Tuhan yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Tuhan di dalam Roh. Tercatat bahawa kita perlu dibangun di atas dasar para rasul. Maksudnya, gereja benar mesti mempunyai kebenaran zaman para rasul. Seluruh dunia ditutupi dengan lalang sejak zaman para rasul. Dalam situasi ini, siapakah yang dapat mengembalikan kebenaran Injil? Tidak ada seorang pun yang dapat mencari semua kebenaran zaman para rasul, kecuali Bapa Syurgawi kita yang datang ke bumi buat kali kedua untuk menyelamatkan kita. Buku Wahyu bab 5 sudah meramalkan, tetapi tidak ada seorang pun yang di syurga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu. Marilah mengenal pasti hal ini dengan pergi ke buku Wahyu bab 5 ayat 1. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di syurga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Kebenaran telah hilang sepenuhnya, oleh itu, tidak ada seorang pun yang dapat menerima keselamatan. Ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kerana tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, singa dari suku Yehuda, iaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu, kecuali seorang. Siapakah dia? Tunas Daud. Menurut buku Wahyu bab 22, siapakah tunas Daud? Jadi, ramalan ini bermaksud hanya Yesus sendiri yang datang ke bumi ini sekali lagi dapat mengembalikan semua ajarannya dari 2000 tahun dahulu dan membawa kita ke syurga. Betul? Marilah melihat buku Ibrani bab 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Demikian pula, Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan buat apa? Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Tercatat bahawa Kristus akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk menganugerahkan keselamatan. Jika Tuhan tidak datang sekali lagi untuk mengembalikan kebenaran, kita semua akan disesat dan dianiaya oleh lalang. Dan tidak ada seorang pun yang dapat masuk ke dalam lumbung syurgawi. Marilah melihat satu lagi ramalan di dalam buku Mika bab 4. Buku Mika bab 4 ayat 1. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari, kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub. Dan dia akan buat apa? Supaya dia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dia akan menyatakan dirinya sekali lagi untuk mengajar kita pada akhir zaman. Jika dia tidak datang ke bumi sebagai tunas Daud dan mengembalikan semua kebenaran yang tersembunyi, keselamatan manusia akan hilang selama-lamanya. Itulah sebabnya Mika meramalkan, dia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Dan hukum akan keluar dari mana? Apabila Tuhan datang ke bumi, dia pasti akan mengisytiharkan hukumnya dan mengajar kita di Sion. Melalui ajaran-ajarannya, manusia dapat menerima kehidupan kekal dan keselamatan. Apabila Yesus Kristus datang ke bumi pada 2000 tahun dahulu, dia mendirikan satu perjanjian demi keselamatan manusia, bukan? Dia berkata, zaman ini adalah perjanjian baru oleh darahku. Dia mendirikan kebenaran perjanjian baru. Untuk siapakah dia mendirikan perjanjian ini? Dia berkata bahawa perjanjian baru didirikan untuk kita. Pada kedatangannya yang kedua juga,
Dia mengembalikan kebenaran yang sama, iaitu perjanjian baru untuk kita. Marilah melihat buku Lukas bab 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian apa? Perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perjanjian yang didirikan oleh Tuhan untuk kita. Pendosa dari syurga dengan datang ke bumi ini adalah perjanjian baru abadi. Apabila dia datang sekali lagi sebagai tunas Daud, berapa tahun dia harus menjalankan pekerjaan perjanjian baru? Pada kedatangannya yang pertama, Yesus Kristus menginjilkan perjanjian baru selama 3 tahun sahaja. Tetapi untuk memenuhi ramalan Daud, dia perlu menginjil selama 37 tahun. Dalam erti kata lain, peranan Kristus yang datang kali kedua adalah untuk menjalankan pekerjaan perjanjian baru menurut ramalan. Pada zaman ini, kita tahu siapakah yang telah menjalankan pekerjaan perjanjian baru selama 37 tahun, bukan? Siapakah dia? Semua ramalan di dalam Alkitab tertumpu kepada penyelamat yang akan muncul pada zaman ini dan mengajak kita untuk memberikan perhatian kepadanya. Ramalan-ramalan juga mengatakan bahawa kita perlu mengenal pasti sama ada gereja didirikan oleh Kristus mempunyai semua kebenaran gereja awal. Bolehkah anda mengenal pasti bahawa kita mempunyai semua kebenaran ini? Adakah kita mempunyai hari Sabat? Ya. Adakah kita mempunyai hari Paskah? Ya. Adakah kita mempunyai kebenaran tudung perempuan? Ya. Bagaimana pula 7 perayaan dalam 3 kali? Ya. Bagaimana pula perjanjian baru? Ya. Dengan adanya tanda-tanda ramalan ini, Tuhan datang dan mendirikan gereja ini untuk menyelamatkan semua manusia. Gereja Tuhan didirikan dengan cara ini. Jadi kita harus selalu berbangga dalam hakikat bahawa kita berada di dalam gereja benar. Hari ini, tengah merenungi subjek kebenaran zaman para rasul dan Kristus Ansang Hong, kita perlu berfikir, dalam kebenaran apakah kita harus kekal sehingga akhir? Tertulis, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang tidak bertahan tetapi berputus asa atau melepaskan kebenaran untuk sebab ini atau sebab itu paling kesian. Pada zaman penjajahan Jepun dalam sejarah Korea, siapakah yang paling kesian? Merekalah orang yang bertahan lama tetapi mengkhianati negara mereka pada penghujung 36 tahun penyerahan kepada kerajaan Jepun. Merekalah orang yang paling kesian. Mereka menyerah diri, berfikir, kita gagal untuk mendapat kemerdekaan bahkan selepas 35 tahun. Nampaknya, kemerdekaan adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai. Mereka akan menyesal selama-lamanya atas keputusan mereka. Jadi, apakah yang dikatakan di dalam Alkitab? Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Hari itu, mungkinlah hari ini. Hari itu, mungkinlah tahun ini. Mempercayai itu, kita, semua anak-anak Sion, perlu menerima Bapa Syurgawi dengan gembira tanpa malu pada hari kedatangannya. Berfikir tentang kemuliaan masa depan kita, janganlah kita mengikut perkara yang sementara dan yang akan hilang tidak lama kemudian. Di dalam buku nota tulisan tangan Bapa, dia berkata, seorang yang bijak menginginkan sesuatu yang kekal dan seorang yang bodoh memikirkan sesuatu yang sementara. Janganlah kita berpegang kepada perkara sementara, tetapi menanti-nantikan perkara yang kekal. Berharap bahawa semua ahli-ahli Sion dapat menerima warisan kerajaan syurga yang cantik dan mulia yang disediakan oleh Tuhan untuk kita. Saya ingin tamatkan khutbah ini. Terima kasih.